Selepas saya dilantik sebagai Timbalan Naib Chancellor High Ehwal Pelajar dan Alumni, saya telah dilantik juga sebagai pengerusi Majlis Sukan Universiti Malaysia, menggantikan Yang Hormat Datuk Yusri. Sebelum itu adalah Timbalan Naib Chancellor High Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Pahang, telah diangkat menjadi Naib Chancellor disebabkan giliran Universiti Malaysia Pahang mengetuai Majlis Sukan Universiti Malaysia, di mana MASUM ni adalah satu jawatankuasa di bawah jawatankuasa Timbalan Naib Chancellor High Ehwal Pelajar dan Alumni di peringkat Universiti Awam di bawah KPT. Okay. Dalam jawatankuasa tersebut banyaklah majlis-majlis yang lain, dan saya kebetulan mengetuai untuk Majlis Sukan Universiti Malaysia. Dalam konteks sebagai pengurusi MASUM, yang pertama sekali adalah tugas pengurusi itu sendiri adalah untuk menyelaras pembangunan sukan dan juga persediaan atlet daripada IPTA ataupun IPTS, okay, dan juga college community serta politeknik, okay, untuk persediaan pertandingan-pertandingan ke peringkat antarabangsa, okay, sebagai contoh Asian University Games, okay. Dan selain itu juga MASUM ini mempunyai satu peranan yang sangat penting, di mana MASUM menjadi affiliate yang penting kepada badan-badan sukan peringkat universiti di seluruh dunia. Okay. Di mana MASUM adalah affiliate kepada Asian University Sport Council, itu di peringkat ASEAN. Dan MASUM juga adalah wakil kepada majlis-majlis sukan yang lain di peringkat dunia, sebagai contoh FISU, okay, Federation International University Sport Federation, dan juga Asia University Sport Federation, AUSF. Okay. So dalam konteks itu MASUM menyediakan atlet-atlet preparation ke semua atlet-atlet negara yang berada dalam universiti untuk persediaan di peringkat antarabangsa. Dan dalam konteks saya sebagai pengerusi MASUM itu sendiri, untuk pembangunan sukan dalam UMP terutamanya, pada saya seperti mana yang dihasratkan oleh Yang Hormat Datuk Naib Chancellor, pembangunan sukan dalam Universiti Malaysia Pahang itu sendiri adalah sepatutnya by design, bukan sebagai by chance. Jadi alhamdulillah dengan perlibatan saya dalam MASUM, banyak yang saya belajarlah daripada sini untuk transform pembangunan atlet-atlet dalam UMP itu sendiri, untuk pembangunan supaya pelajar kita sebelum ini kemungkinan hanya mewakili peringkat fakulti, dan kita boleh bawa kepada pembangunan untuk bertanding di peringkat universiti dan juga seterusnya ke peringkat antarabangsa. Okay. So sebagai contoh, kalau sebelum ini kita mempunyai seorang atlet negara, okay, tapi berdasarkan perkembangan terkini, kita telah melahirkan beberapa atlet yang bertanding di peringkat antarabangsa. Okay. Sebagai contoh dalam jalan kaki 20 km. Kemudian kita ada beberapa atlet yang telah dimasukkan sebagai wakil negara untuk bertanding futsal sebagai contoh. So itu adalah satu proses-proses pembangunan yang kita boleh translatekan daripada benefit menjadi pengerusi MASUM itu sendiri untuk dibawa kepada Universiti Malaysia Pahang. Di bawah pembangunan sukan di peringkat KPT terdapat 4 majlis. Yang pertama adalah MASUM, yang kedua adalah mahasiswa adalah universiti swasta, kemudian politeknik dan juga college community. Ada terdapat 4 majlis sukan. Okay. Walau bagaimanapun, hanya MASUM secara rasminya adalah menjadi wakil khusus kepada badan-badan di peringkat dunia. Satu benda yang menarik yang saya cuba bawa kepada dalam MASUM itu sendiri untuk diperhatikan oleh universiti lain, di mana Universiti Malaysia Pahang, kita telah ada satu polisi yang telah diluluskan oleh Senat, keistimewaan kepada pelajar yang menjadi atlet, di mana pelajar boleh mengambil
kursus yang lebih kurang daripada pelajar lain, untuk menumpukan kepada pengajian dalam masa sama juga menjadi atlet. Dan extended years berbanding dengan pelajar-pelajar lain yang perlu barangkali menghabiskan 4 tahun. Pelajar-pelajar yang menjadi atlet negara diberi keistimewaan untuk mengambil kurang kredit berbanding dengan pelajar-pelajar lain. So dalam masa yang sama, kalau kita melihat kepada dasar sukan negara itu sendiri, kenapa kerajaan membelanjakan kewangan yang sangat besar untuk sukan? Dia ada dua sahaja jawapannya. Yang pertama adalah sukan menjamin perpaduan. Dan kebetulanlah aspirasi kerajaan terkini adalah untuk mewujudkan perpaduan. Dan sudah pasti sukan adalah salah satu jalan dia. Yang kedua, kalau kita tengok dari segi pembangunan pelajar itu sendiri, sukan ni dapat membantu pelajar based on kajian, mana-mana pelajar yang terlibat dalam sukan, kebiasaannya lebih mudah mendapat pekerjaan berbanding dengan pelajar-pelajar yang tidak aktif istilahnya. That's why kalau kita tengok di peringkat universiti, di peringkat sekolah pun, aktiviti co-curriculum ni satu benda yang sangat penting sebagai salah satu elemen untuk pembangunan pelajar yang perlu dilihat secara umum lah. Alhamdulillah lah dengan pelantikan saya sebagai pengurusi masum, banyak benda yang kita pelajari daripada rakan-rakan daripada universiti lain juga. Sebagai contoh, seperti mana yang saya maklumkan tadi, pembangunan sukan sebelum ini kemungkinan by chance. Sekarang kita menumpukan by design. Jadi dalam konteks pelajar pula, kita melihat kita kemungkinan sebelum ni ada sukan fakulti. Walau bagaimanapun sukan fakulti kalau tidak dimapkan kepada sukan-sukan di peringkat IPT dan juga dunia, dia masih lagi menjadi satu aktiviti yang tidak ke mana. Sebagai contoh, pertandingan sukan bola baling. Satu sukan yang sangat menarik kalau kita tengok sukan antar fakulti sebelum ini yang dilancarkan dibuat di UMP. Walau bagaimanapun di peringkat antarabangsa tidak ada pertandingan seperti itu. Jadi kalau kita menumpukan sukan itu untuk pembangunan pelajar, yes boleh sebagai aktiviti pelajar dan sebagainya. Tetapi pembangunan atlet itu dia berakhir dekat peringkat kemungkinan habis di peringkat Malaysia sahaja. Sedangkan kalau kita berhasrat untuk pergi lebih jauh, jadi pembangunan sukan tu perlu kita tengok di mana yang akan dipertandingkan di peringkat Asia, di peringkat ASEAN ataupun di peringkat dunia dan sebagainya lah. Jadi that's why kita perlu menumpukan sukan-sukan yang memberi manfaat kepada pelajar untuk pembangunan pelajar untuk bertanding di peringkat sekurang-kurangnya peringkat ASEAN. AUSC adalah Asian University Sport Council, yang diwakili oleh 11 negara ASEAN. Dan kesemua wakil-wakil tersebut adalah diwakili oleh ketua sukan dalam negara, untuk peringkat universiti. So Masum adalah affiliation yang berada dalam AUSC. Kemudian di Thailand, di Indonesia, di Laos, Filipina dan sebagainya, hanya ada satu sahaja badan sukan yang diiktiraf untuk berada di dalam Asian University Sport Council. Sebenarnya AUSC ini ditubuhkan untuk menyelaras semua sukan di peringkat ASEAN selain untuk penyediaan atlet dan juga persediaan pertandingan. So dalam konteks ini sebagai pengurusi di peringkat AUSC, yang pertama sebagai contoh pada tahun 2024 nanti kita akan ada satu Asian University Asian University Games di Surabaya dan Malang. Jadi sebelum ini saya pergi ke Indonesia untuk melihat sama ada tempat tersebut sesuai untuk dibuat pertandingan dan mana-mana yang kita boleh perbaiki untuk supaya pertandingan tersebut memenuhi kriteria peringkat antarabangsa. Untuk persediaan pertandingan juga kita perlu melihat sama ada tempat tersebut kesesuaian. Sebagai contoh, satu-satu bilik pertandingan perlu ada doping room.
yang untuk melihat sama ada penyalahgunaan dadah untuk pertandingan sukan dan sebagainya. Sebab apa? Pertandingan sukan ni bukan satu pertandingan yang main-main. Dia memang governed by satu badan sukan yang melihat satu perkara yang sangat serius. Dan AUSC lah yang memainkan peranan Untuk peringkat ASEAN. dekat Asia. Untuk peringkat Dia ASEAN, bukan satu badan yang menganjur, tapi yang memastikan perjalanan sukan itu Yang- tertib yang menganjur biasanya tuan rumah. ke rumah. Sebagai contoh, Indonesia dipilih untuk menganjurkan sukan. Jadi Asian Sport Council ini yang melihat sama ada tuan rumah itu bersedia untuk membuat satu-satu pertandingan tersebut dan juga memenuhi spesifikasi yang ketat untuk satu-satu pertandingan sukan. Okay. Itu salah satu tugas AUSC. Selain tersebut, okay, dalam konteks AUSC sekarang ni, kita tidak mahu hanya melihat AUSC ini berperanan sebagai untuk kontrol satu-satu badan yang kontrol pertandingan sahaja. Yang paling penting adalah pembangunan. Jadi that's why pembaharuan yang dibuat oleh AUSC adalah ada juga program-program pembangunan atlet ni yang melibatkan leadership dan juga governance dan sebagainya. Jadi ini satu benda yang pembaharuan yang sedang dijalankan di peringkat AUSC untuk memastikan pelajar-pelajar yang menjadi atlet ni bukan setakat bertanding, okay, dan dia sangat bersesuaian dengan dasar sukan IPT Malaysia ni untuk menjadi thinking athlete. So this is something yang kita nak pembangunan atlet tu bukan sekadar orang kata pergi main game dan sebagainya, tapi pembangunan sasiah diri pelajar tu sendiri menjadi satu keutamaan lah. Alhamdulillah pembangunan atlet negara consistently menjadi satu keutamaan lah seperti mana yang saya beritahu tadi. Dan kalau kita tengok tahun lepas, so pencapaian Malaysia di peringkat sukan C disumbangkan separuh oleh atlet-atlet daripada universiti. Alhamdulillah tahun ni di peringkat HEPA tu sendiri untuk pembangunan sukan kita dah ada masukkan elemen pembangunan sukan by design, okay? Dan tugas untuk pusat sukan dan kebudayaan itu sendiri berperanan untuk kenal pasti atlet-atlet yang berada dalam universiti yang kemungkinan sebelum ni tidak dikenali. Okay? So dalam konteks ni kita akan menganjurkan pelbagai sukan dan aktiviti dalam universiti untuk kita kenal pasti dan daripada situ kita boleh groom pelajar ni untuk mewakili sama ada universiti sendiri, kemudian di peringkat kementerian dan sebagainya menjadi atlet untuk mewakili negara lah. Okay. So kita expect of course dalam tahun ni kita dah bagi bajet yang khusus untuk pembangunan sukan dan semua sekali ni. So hopefully kalau kita dapat buat seperti mana yang kita rancang, lebih ramai atlet-atlet dalam UMP yang kita boleh bawa ke peringkat negara dan juga peringkat internasional. Kalau pelajar berada dalam bilik saja, tak keluar dan serlahkan bakat-bakat mereka itu sendiri, universiti tak akan kenal pasti. Okay? Jadi, of course, yang pertama sekali, pelajar perlu menyertai sebarang aktiviti yang dianjurkan di peringkat haiwan pelajar dan sebagainya, okay, untuk kita dapat kenal pasti dan seterusnya kita dapat groom untuk ke tempat yang lebih tinggi lah. Okay. Dan keistimewaan di Universiti Malaysia Pahang ni agak berbeza disebabkan kita ada membenarkan pelajar-pelajar kita mengambil kredit yang lebih kurang berbanding dengan pelajar-pelajar lain. So walaupun dia menyertai sukan, okay, ada keistimewaan dia yang universiti telah benarkan yang diluluskan di peringkat Senet. So kalau tak ambil peluang ni, satu benda yang rugilah. Okay? Disebab apa? Based on macam saya beritahu tadi, berdasarkan kajian, pelajar yang aktif ni akan lebih mudah untuk mendapat peluang pekerjaan berbanding dengan pelajar-pelajar yang biasanya hanya tertumpu kepada akademik semata.